Bukan, dah jauh sangat dah tu. Di belakang lagi, najis dan cara menyucinya, mungkin buku surat 4 kot. Buku surat 4 ataupun buku surat 5, najis dan cara menyucinya. Buku surat 3, lagi ke bawah. Ni pun kita dah sentuh dah separuh, ada tinggal sikit lagi, nanti saya sambung yang sikit lagi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah fama min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wa bihi nasta'in wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله الذي أنت الأحد الذي أنت الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. InsyaAllah ta'ala pada pagi ini kita akan sambung kitab kita, pengajian inilah idaman penuntut pada menghuraikan yang kusut dalam bahagian fiqh taharah. Jadi kita tak dapat sambung berkenaan tentang pembahagian jenis-jenis cecair yang keluar daripada faraj ataupun kita panggil kemaluan perempuan, yang mana hari itu terhentilah sebab ada pandemik ni. Dan alhamdulillah sekarang keadaan agak terkawal, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, pelan-pelan mengangkat bala ini ataupun kita panggil ujian ini. Moga-moga akan dihilangkan dengan serta-merta dan dihilangkan semuanya daripada muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah, amin. Okey. Jadi insya-Allah ta'ala disebabkan muslimat tidak ada, kita tangguh dulu yang berkenaan tentang cecair itu. Kita akan sambung daripada kitab ni, kitab idaman penuntut pada menghuraikan yang kusut. Kalau ikut buku saya muka surat 10 lah, kalau ikut buku Rumi tu muka surat 3 kan. Okey, sebenarnya kita dah sentuh dah separuh ni, dah sentuh separuh. Saya akan sambung lagi sikit saja. Jadi insya-Allah ta'ala moga-moga majlis yang ringkas pagi ni kita dapat mengambil sedikit istifadah insya-Allah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila masyaikhina wa ila muallimina wa ila asatidatina wa khususan ila Imam Syafi'i wa Imam Qadi Abi Syuja' wa Imam Taqiyuddin wa Syekh Abdul Ghani bin Yahya wa dhawil huquqi mujibati alaina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لنا صدورنا واحلل عقدة من ألسنتنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. سنقرئك فلا تنسى فهمناها سليمان اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. قال مصنف شيخ عبد الغني بن يحيى ونفعنا به وبعلومه في دارنا آمين آمين يا رب العالمين. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil pada rangkap yang kedua. Saya masuk sikit, dah berhurai dah ni pun, tapi saya urai balik sikit saja. Tidaklah termasuk dalam hukum najis jika benda yang keluar itu keras seperti biji-bijian, sekiranya ditanam ia tumbuh. Okey. Demikian juga cacing, hukumnya tiada najis, cuma kena najis sahaja, yakni mutanajjis. Okey. Boleh dibersihkan dengan dicuci, yakni tanpa
yakni apa, tetapi batu yang keluar daripada seseorang yang disebut sakit karang, yakni sakit batu karang, itu najis kerana apa? Ia terkumpul daripada air kencing. Okey, ni sebenarnya saya dah hurai dah hari tu, saya ulang balik je. Jadi keadaannya, jika sesuatu yang keluar daripada dubur ataupun kubul, yang mana benda tersebut adalah benda yang keras, okey, benda tersebut adalah benda yang keras. Contoh dia apa? Biji-bijian ataupun kita panggil apa? Biji contoh apa? Biji kopi ataupun biji cili. Ini kalau ikut dalam mazhab kita suci je. Yakni apa? Boleh dimakan, bukan makan najis tu. Biji tu bila kata jika tanam tumbuh pokok. Okeylah, jika tanam boleh tumbuh balik pokok. Contoh apa? Cili padi tu lah. Cili padi tu kan datang daripada mana? Burung kan. Burung makan cili tu, kemudian dia buang. Daripada buangan dia tu nanti tumbuh pokok cili pula. Boleh ke nak makan pokok ni? Boleh. Sebab apa? Nama dia apa? Mutanajis. Okay, maksud mutanajis ni apa? Hanya terkena najis. Contoh senang nak bagi faham hanya terkena najis ni macam mana keadaan ni, macam ni senang nak bagi faham. Baju kita mungkin terkena apa? Terkena darah. Contohlah kena darah sikit, jadi apa? Mutanajis tu. Okey, baju kita yang terkena darah jadi mutanajis, ataupun darah payah hilang, susah tukar benda lain. Baju kita kena apa? Kena kencing budak, ataupun kena najis bayi, kita dukung budak tu kencing, basah baju. Adakah baju ni tak boleh pakai dah? Buang terus ya. Kalau baju murah-murah okeylah buang terus. Kena baju tu John Master, fikir banyak kali tu. Contohlah ni kan, nak bagi tu baju tu mahal, beli pun 300, nak buang tu kata-kata sangat. Jadi maksudnya tak payah buang pun. Maksud dia apa? Dia mutanajis, yakni baju tu asalnya suci, kena najis, yakni apa? Terkena najis. Baju tu mutanajis, maksudnya tak sah kita pakai untuk buat solat, dan juga jika kita pakai tak buat solat pun, pakai biasa-biasa pun, maksudnya keadaannya apa? Tak digalakkan, dan sebagian ulama mengatakan makruh. Tu yang mutamad lah, tak adalah sampai haram. Okay, nah. Maksudnya tak bagus pakai benda yang najis kat badan kita. Jadi keadaan ni sekarang macam mana? Keadaan dia adalah apa? Cucilah benda tu, cucilah baju tersebut, jadi apa? Bersih kembali. Itulah benda dia, samalah dengan benda ni. Sebab tu dalam kita punya fiqh Imam Syafi'i, biji-bijian yang mana apa? Jika apa? Ditanam kembali, yakni biji yang keluar tu bersihkan, ditanam kembali, boleh tumbuh pokok balik, maka apa? Boleh makan, tak ada masalah. Daripada pokok tu kita makan, tak ada masalah. Samalah kita panggil apa? Itulah apa, cili padi dan sebagainya lah. Okey. Dan juga samalah macam dulu ada kopi luwak dan sebagainya. Hari tu pun saya dah hurai panjang kopi luwak dan sebagainya. Benda hak sama lah ni, benda hak sama. Sebab tu di dalam mazhab kita boleh minum kopi tersebut, tak ada masalah. Diorang cakap sedap lagi dan sebagainya, wallahualam. Tak pernah minum, jangan tanya dengan saya tak pernah minum. Jadi saya tak tahu. Pernah tanya dengan kawan yang minum, sedap apa? Oh, dia kata sedap pak, lagi sedap dari kopi biasa. Dia cakap lah, kita tak minum pun. Memang saya tak minum kopi, jadi bila dengar yang tu, yelah tu okey lah tu. Kita bila fikir balik tu macam, tak lalu pula aku ni. Tapi dia orang kata sedap, wallahualam lah. Jadi ala kulli hal, benda tu boleh ke? Ya boleh, suci, tak ada masalah. Maksudnya dah bersihkan, proses pula buat jadi kopi lain, boleh, suci ya. Terus, jadi apa? Cuma kena najis, yakni mutanajis sahajalah, kecuali apa dia? Kecuali ni apa, batu karang. Okay. Batu karang tu najis lah. Sebab apa batu karang tu najis? Sebab dia itu adalah apa? Kumpulan, ataupun kita panggil apa? Air kencing yang berkumpul sampai jadi batu. Jadi tu benda tu najis lah. Okay, nah. Dan juga apa? Kita tengok sikit, demikian juga cacing. Okay. Tengoklah, demikian juga cacing, hukumnya tiada najis. Maksud dia kat sini, cacing tu sendiri cacing tu sendiri adalah apa? Tidak najis. Jadi contoh cacing yang keluar daripada punggung budak ataupun punggung seseorang, dubur seseorang, cacing itu tidak najis, cuma apa? Dia mutanajis. Ialah sebab dia berkumpal ataupun berpalut dengan najis, jadilah dia itu mutanajis. Cacing itu bukan apa? Bukan najis, dia mutanajis. Kenapa dibahaskan berkenaan tentang cacing ni? Sebab jika apa? Contohlah ni, contoh basuh buang air besar, keluar cacing, kemudian mungkin dah basuh dah bersih, ada cacing duduk berjalan, kita pun ambil buang.
Jadi tangan kita ni, contohlah tangan kita ada wuduk, ni permasalahan kat sini nak bahas sebenarnya. Contoh kita sudah ada wuduk, maksudnya dah basuh ni lah, kita dah buang air besar, dah basuh apa semua, kemudian kita pergi ambil wuduk, jalan sebab tandas dengan bilik air sebelah-sebelah, bila tengok ada cacing ni mungkin keluar pada perut kot, kita ambil buang, batal tak wuduk tu? Yang ni yang sebenarnya nak bahas ni, benda ni yang nak bahas sebenarnya. Batal ke wuduk tu sebenarnya? Batal tak wuduk? Cuba bagi jawapan. Batal tak batal wuduk? Tak batal lah wuduk. Sebab apa tak batal wuduk? Cacing tu bukannya najis. Kena pula cacing tu memang dah bersih dah. Maksudnya bersih tu kita dah buang, itulah kita dah basuh tu memang dah bersih. Ni adalah apa, saki baki yang di berjalan dan sebagainya lah. Okey, maksudnya apa? Tidak najis. Meskipun kalau kata cacing itu najis sekalipun, contoh saya bagi contoh saja, cacing itu najis sekalipun kita sentuh ketika ada wuduk, batal tak wuduk? Contoh ni, cacing tu najis sekalipun, batal tak wuduk kita ni? Tadi tak najis, memang confirm dah tak batal. Sekarang ni contoh, saya kata contoh contoh cacing tu najis, kita pegang, batal tak wuduk itu? Tak batal lah. Okey, tak batal. Kita akan sampai bahagian tu nanti dekat pukul 10. Dekat situ ada apa, pembatal wuduk tu, dia ada 4 syarat ataupun 4 penyebab batal wuduk. Kita akan sampai lah situ nanti insya-Allah. Jadi tidak ada satu pun daripada penyebab-penyebab batal wuduk yang ni apa, sentuh najis batal wuduk. Tak. Kalau sentuh najis ataupun tersentuh najis batal solat, ya. Tapi sentuh najis batal wuduk tak ada. Maksud dia sucikan tangan ataupun kita pergi bersihkan tangan kita, boleh je nak solat ke, maksudnya wuduk tu masih lagi ada dan juga sah untuk digunakan, tak ada masalah. Tu satu. Yang kedua suka saya nak kongsikan, yang ni berkenaan apa ni, contoh saya bagi contoh dah lalang sentuh bab ni, saya bagi tahu terus lah. Contoh seseorang yang sudah ada wuduk, yakni dia ada wuduk dan juga apa, wuduk dia tu masih belum digunakan. Contoh saya bagi contoh senang macam ni Contoh kita daripada ni tingkat atas ambil wuduk nak solat kat bawah lah, ambil wuduk nak solat ke bawah, jalan, contohlah jalan terpijak, ataupun kita ni lah terpijak senang, terpijak tai anjing. Contoh ni terpijak tai anjing, kena sikit dekat kaki, tak kena kat baju lah, kena sikit kat kaki, batal lah wuduk. Tak, ini Najib Mukhalazah kita nak masuk dah ni, nak sampai dah ni Najib Mukhalazah. Batal lah wuduk kita. Ni persoalan ni. Ni nama dia fiqh. Inilah nama dia fiqh. Kita ada wuduk dah ni, baju bersih, semua bersih, nak solat dekat surau ni, jalan-jalan, ni contoh saja, saya tak kata contoh, jalan-jalan terpijak. Kalau tai kucing tak ada masalah, kita memang tahulah tu najis mutawassithah, basuh settle. Terpijak tai anjing ni Najib Mukhalazah, ya betul. Jadi batal ke wuduk kita ni? Batal tak wuduk? Okey. Jawapannya sama macam tadi, tak batal lah, tidak batal. Cumanya kita kena apa? Kita kena sertu lah. Maksud sertu tu sama lah, bahasa lama kita panggil sama, sebenarnya bukan sama, sertu lah. Yang ni basuh 7 kali dengan air mutlak, salah satu daripada 7 kali tu dengan apa? Air yang dicampurkan dengan debu ataupun dicampurkan dengan tanah debu tanah lah tu sebenarnya. Okey, itu nama dia sertu lah, nama sebenarnya sertu, tapi kalau kadang-kadang orang tak faham sertu, saya sebut sama. Faham kan? Okey, itu masalahnya apa? Wuduk kita tak batal lah, jangan risau. Wuduk tak batal, cuma kena sertu ataupun kita panggil sama, tu saja. Maksudnya bila kata wuduk itu masih tidak batal, wuduk itu masih valid lah untuk kita gunakan untuk solat dan sebagainya. Tak payah nak pergi ambil wuduk balik ke apa semua, tak payah, cuma kena sertu lah. Okey, wajib lah sertu. Sebab apa? Membersihkan Najis Mukhalazah dengan sertu ataupun sama. Okey, sekarang ni permasalahan dia satu lagi, macam mana kita nak mentajdidul wuduk, maksudnya kita memperbaharui wuduk, yang mana wuduk tadi kan ada, wuduk tadi masih ada, yang mana wuduk yang masih ada tadi tu kita tak pakai lagi. Okay, kita tak pakai lagi wuduk tu, kemudian apa, kita sertu ataupun sama, kita nak memperbaharui wuduk, boleh ke tak boleh? Ini pun dibahaskan juga sebenarnya.
Okey nah. Dalam kitab ni tak ada lah, dalam kitab Sabilal Muhtadin ada bahas, kitab besar sikit. Hukum mentajdidul wuduk, atau kita panggil apa? Hukum memperbaharui wuduk, yang mana wuduk itu masih belum digunakan, ataupun kita panggil apa? Masih belum dipakai. Sebab apa saya kata masih belum pakai? Keadaan mana yang bila kata kita pakai untuk wuduk? Cuba kita beberapa keadaan. Keadaan mana yang kita pakai wuduk? Salah satu dia solat lah. Selain daripada solat, kita guna untuk apa? Mengaji Al-Quran lagi. Selain daripada mengaji, maksudnya mengaji itu mengaji Quran lah, ataupun inilah duduk pengajian agama, sunnah ada wuduk. Lagi apa, nak berzikir, sunnah ada wuduk, dan sebagainya lah. Benda-benda ni disunahkan ataupun wajib kena ada wuduk. Perkara-perkara yang disunahkan ada wuduk ataupun diwajibkan ada wuduk, maka apa, ni nama dia kita guna. Tadi kita contoh daripada flat ada wuduk, turun bawah nak datang solat, tak sempat solat, terpijak najis, contoh terpijak najis, wuduk dia dah pakai belum? Belum lah. Jadi bila kata wuduk ini masih belum dipakai, jika seseorang itu mentajdidul wuduk ataupun apa, jika seseorang itu memperbaharui wuduknya, hukum dia makruh. Tak adalah haram, hukum dia makruh. Okey, hukum dia makruh. Kenapa hukum dia makruh? Sebab wuduk tak pakai lagi. Wuduk tu masih kita kata apa, fresh. Okey, wuduk tu kita kata masih fresh, tak pakai pun lagi. Bila kata wuduk tu masih fresh, tak pakai pun lagi, jadi apa, hukum dia makruh kalau kita memperbaharui wuduk. Sebab apa? Membazir air. Hukum kat situ dia sangkut paut pula. Kenapa jadi makruh pula ni? Tadi kan pijak najis tu cerita lain. Membersihkan najis sebenarnya kita dah kat belakang tu dah ada, kat belakang tu dah ada. Hukum apa? Beristinja, yakni membersihkan najis adalah wajib. Okey nah. Hukum membersihkan najis adalah wajib, tu cerita lain. Sekarang ni nak mengambil wuduk ni, cerita lain pula. Sebab apa cerita lain? Sebab kita tak pakai lagi. Bila tak pakai lagi, maka apa, hukum dia makruh kita memperbaharui wuduk yang masih fresh, tak pakai pun lagi. Nak perbaharu apa benda tu memang baru pun. Contoh macam tu lah. Contoh bagi senang nak mudah faham, apa, motor baru nak bagi baru lagi. Nak bagi baru macam mana? Memang motor ni baru kot. Kan contohlah pergi kedai kata apa, motor ni baru bang, tak pakai lagi, cuma mungkin 2-3 bulan lah, 2-3 bulan tersadai. Maksudnya mungkin orang tak berapa nak motor ni, 2-3 bulan tersadai. Kita kata barukan motor ni, dia pun pelik, motor baru kot, kau nak suruh aku touch up apa lagi, dah memang baru pun. Suruh lap-lap tu okey lah, tahan lah sikit, tak suruh barukan lagi. Dia pun pening abang ni kata. Jadi dia pun pening, kata nak baru macam mana, memang baru dah, nama pun tak ada lagi. Jadi dia pun macam pening dah abang ni. Okey, keadaan ni macam tu lah. Jadi maksudnya benda yang fresh, nak fresh macam mana lagi, itulah benda dia. Okey nah, inilah keadaan ni lebih kurang lah. Sambung lagi sikit. Manakala benda yang keluar dari lubang yang lain daripada qubul dan dubur, hukumnya suci. Okey nah. Yakni apa? Contoh kita tebuk lubang lain. Okey nah. Contoh tebuk lubang lain ni, benda ni berlaku orang-orang yang sakit lah. Ni pun saya dah bahas dah rasa hari tu. Benda orang-orang yang sakit, yang mana apa, dia tak boleh keluar najis dengan cara yang ni lah, normal, tebuk buat lubang lain. Okey, tebuk buat lubang lain, maka apa, dekat sini nama dia apa, taklah najis. Okey nah, sebenarnya pun dibahaskan, kita panggil apa, kita panggil dia jadi apa, kantung, ataupun kita panggil apa, tempat penyimpan najis nombor 2. Okey nah, ataupun kita panggil kantung najis nombor 2. Maka apa, tidaklah membatalkan solat, dan juga apa, tidaklah jadi sesuatu perkara yang najis bagi dia ketika apa, dia solat dengan apa, ada itulah kantung air kecil ke ataupun kantung najis yang lain, ketika mana keadaannya sakit lah. Kalau tak sakit pun sama juga sebenarnya. Tengoklah, manakala benda yang keluar dari lubang yang lain, kena lubang yang lain daripada kubul dan dubur, hukumnya suci, melainkan dia datang dah ni, melainkan yang ni apa, illa. Maksud dia kat sini, kat mulut kita keluar apa, sisa-sisa makanan, najis ke? Tak najis. Kita je panggil apa, tahi gigi. Kita je sebut tahi gigi. Sebenarnya perkataan tu ialah betul lah, nama dia tu tahi gigi. Sebenarnya tahi gigi tu najis ke?
Kita ni masa saya budak-budak lah, yang ni sebelum kita belajar bahagian ilmu agama ni, bila dengar tai ni semua najis. Tai gigi, tai kuku, yang ada tai-tai tu kan semua najis. Tak macam tu pun. Tai kuku, yelah tai kuku maksudnya apa, benda ada bawah kuku. Najis ke? Tak najis pun. Tai gigi, adakah kita panggil najis? Pun tidak najis, cuma kita panggil kotoran lah, benda hak jijik. Masuk benda jijik ni macam mana? Kalau dah keluar nak telan balik tu dia macam kembang-kembang. Kembang-kembang. Ni pun sebenarnya ada dibahaskan sebenarnya tai gigi. Ni nak bagi tahu Islam ni adalah agama yang paling sempurna, paling cantik. Sebab apa saya rasa lah, saya minta maaf sangat, saya rasa yang mana saya pernah jumpa dengan kawan-kawan saya yang non muslim pun, dia orang tak pernah membahaskan sampai tahap tai gigi pun ada cara juga. Ada cara tai gigi ni bukannya simple-simple lah, dia ada cara juga. Yang ni apa? Tai gigi kalau kata kita bersihkan ataupun kita keluarkan dengan menggunakan jari ataupun alat-alat yang tertentu, pencungkil dan sebagainya, yang tu tak boleh telan balik. Makruh kalau telan balik, maksudnya congkil-congkil rasa sayang tu nak buang tu. Contohlah kan, contoh pergi makan tu steak hak mahal tu kan, woi mahal ni weh, aku bayar mahal ni 300 tu. Woi ni sayang ni. Kalau macam tu hukumnya makruh. Kenapa makruh? Sebab kita menggunakan perantaraan benda ataupun anggota yang luar daripada apa, mulut. Dia akan jadi makruh. Sama ada dengan jari ke, kuku ke, alat-alat lah, pencukil gigi ke apa ke, dia akan jadi makruh. Tak ada haram, makruh. Sebab apa? Dia bukan najis. Kalau najis automatik haram. Sekarang ni dia bukan najis, dia kita panggil benda hak jijik lah. Sebab benda dah keluar telan balik pula. Allahu Akbar. Contoh kalau lah guna lidah, kan kadang-kadang kita kan terkeluar, keluar. Ni macam mana hukum dia? Apa? Harus untuk telan, boleh telan. Okay, hukum dia harus untuk telan, boleh telan, tak ada masalah. Yang guna lidah bahas ini nampak macam yelah macam lawa kan, tapi dalam kitab bahas, dalam kitab tasawuf bahas benda ni. Yang makruh ni walaupun masih baru, kita just baru makan kan, macam ni masih sama. Maksudnya kat sini kita guna benda lain. Maksudnya benda lain yang tak bukan anggota ataupun barang ataupun alat yang ada dalam kawasan mulut. Kawasan mulut kita lidah je biasa kita guna. Takkan nak guna gigi kot, pelik benar guna gigi. Guna lidah lah kan. Jadi maksudnya macam tu. Benda yang lain daripada lidah ataupun kita kawasan mulut ni, kita keluarkan, masuk balik, dia jadi makruh. Dia jadi makruh lah. Maksudnya boleh lah nak telan, tapi makruh lah. Macam saya beritahu tadi, rasa rugi weh 300 weh, makan steak mahal telan. Contoh lah, boleh tapi makruh. Kalau guna lidah, kalau guna lidah tak makruh. Okay. Kalau macam guna lidah tadi, kita nak keluarkan sisa tu kan, kita keluarkan, kita tengok kita ambil pakai jari, lepas tu kita masuk ke balik, dia jadi makruh juga. Sebab kita dah guna benda lain lah. Sebahagian kata tak makruh, tapi sebenarnya makruh lah, sebab kita dah, dia sebenarnya macam ni. Kenapa jadi makruh? Sebab dalam mulut kita ni dia ada enzim dan juga bakteria yang tertentu. Tangan kita ada bakteria dan enzim yang tertentu pula. Jadi di situ khawatir. Ini kalau kita pergi bagi kepada bahagian tabib pula, dia jadi masalah lain. Kalau doktor pun doktor tak bagi. Memang sebab apa? Tangan kita sentuh benda macam-macam. Lidah ni kawasan dia je. Sebab tu dia jadi hukum tu berubah. Nak bagi tahu cantiknya agama Islam ni, kalau ikut sains pun nanti dia akan keluar benda lain pula. Jadi cantik sangat. Sebab tu jadi makruh. Kenapa tak haram? Macam tadi saya beritahu, dia bukannya najis. Sebab tu dia jadi makruh. Okey, tu satulah. Itu di luar solat. Kalau dalam solat pun biasa jadi juga. Saya cerita terus lah, dalam cerita ni kita cerita terus. Kalau waktu solat macam mana? Contohlah, contoh apa ni lepas solat maghrib, contohlah ni, lepas solat maghrib kita pergi makan. Lepas makan datang sini nak solat isyak, contoh nak solat isyak berjemaah, tengah-tengah sembahyang tu contoh, boleh tak nak telan?
Ni masalah ni nak bahas ni. Boleh tak nak telan sisa makanan yang kita terkeluar ketika waktu solat ni, dalam waktu solat ni boleh tak nak telan? Hukum ni tak boleh sebab solat ni nama dia apa? Kita bermula dengan apa? Takbiratul ihram. Maksud bermula dengan takbiratul ihram ini apa dia? Dimulakan apa? Dengan takbir yang mengharamkan. Haramkan apa? Segala perkara yang halal was solat, dalam solat dia jadi haram. Tak boleh bersembang, tak boleh nak makan, tak boleh nak minum, tak boleh nak berjima, tak macam-macam lah, banyak benda lah yang tak dibenarkan. Maka apa? Makan, minum tak boleh. Kalau kata tertelan, tertelan ni ikutnya muktamad batal juga solat. Lah. Cuma kalau kata terlalu sedikit, lepas tu kita memang bukan sengaja tertelan terlampau sedikit, tak batal. Tapi kalau kata rasa agak besar, contohlah agak besar, dia akan batalkan solat. Jadi cara dia macam mana? Cara dia, contohlah ada sisa makanan yang terkeluar, maka apa ni macam kita panggil korek ataupun keluarkan dengan lidah, ambil dengan tangan. Jangan ludah jangan ludah. Sebab ada yang jadi tak boleh buat macam tu makruh hukum dia. Kalau buat macam tu lah ludah, dia tak ludah betul-betul tapi dia macam macam tu tiup-tiup fuh itu maksudnya apa? Hukumnya makruh. Kenapa hukumnya makruh? Sebab tidak ada adab di dalam solat. Okey. Kenapa ambil dengan tangan pula jadi makruh pula? Kan kita dalam solat dibenarkan bergerak tak lebih daripada 3 kali. Jadi apa, kalau kata meludah, okeylah macam kita isyarat meludah dengan ambil dengan tangan tu, mana yang lebih beradab dan juga mana yang lebih sopan. Contoh senang, saya duduk depan abang lah, tengah-tengah makan, abang tengah makan pun tengok, dia ni aku nak makan pun hilang selera. Tapi kalau kata kita tengah makan, ambil sini buang, orang tak kata apa. Dia nama dia kat sini adab. Benda-benda ni kadang-kadang kita nampak simple. Dia nampak simple lah, tapi sebenarnya dia memberi kesan yang sangat besar. Orang akan tengok, dia ni tak ada adab sungguh lah, duduk meludah-ludah depan aku pula. Aku dah lah tengah makan, macam tu lah dan sebagainya. Okey ala kulli hal yang tu terus hukumnya suci, melainkan apa? Okey, ni benda-benda yang keluar daripada lubang-lubang selain daripada kubul dan juga dubur, maka apa hukumnya adalah suci. Seperti macam tadi, tak telinga, tak hidung, tak gigi dan sebagainya lah. Benda-benda ni adalah kita panggil apa? Lubang-lubang. Akan tetapi apa? Benda yang kita keluarkan tadi itu adalah apa? Nama kita sebut bahasa Melayu, ia tai, tapi dia bukan najis. Hukum dia apa? Kotoran. Kena hukum dia kotoran. Maksudnya apa? Kalau kita pegang, sentuh dan sebagainya, tidaklah membatalkan wuduk dan juga tidaklah membatalkan solat. Akan tetapi apa, hukum dia kita panggil kotoran. Kita apa, rasa tak seronok dan juga rasa jijik benda tu ada dengan kita. Okey, tu benda ni melainkan apa? Melainkan muntah dan juga apa? Dan air liur basi. Muntah yakni apa? Najis. Okey nah. Air liur basi, tapi tengok air liur basi yang keluar dari dalam tembuni makanan, yakni apa? Dalam ni lah, daripada kawasan perut, dan warnanya kuning dan baunya busuk. Kedua-duanya itu najis. Okey. Bahagian muntah tak payah bahas kot, sebab benda muntah ni semua boleh faham, senang faham lah. Benda yang keluar, muntah ni memang benda yang keluar daripada dalam badan yang ni apa, dalam perut lah. Benda dalam perut keluar balik, maka apa muntah ni automatik najis. Yang tu tak ada masalah. Air liur basi ni kena bahas sikit. Okey nah. Air liur basi ni ketika mana yang dia menjadi air liur basi? Sebab ayat dia panjang ni. Air liur basi yang keluar dari dalam tembuni makanan, yakni dalam kawasan penyimpanan perut kita ni, dan warnanya kuning dan baunya busuk. Okey, sampai sini ayat dia ni. Maksudnya ni dia ada banyak kait-kait ni. Maksud dia, kalaulah kata air liur yang tak keluar daripada tembuni makanan tak najis. Contoh ni lah, kita dengar diri ni macam tadi sebagai tu, kita tui-tui tu memang betul tak najis, tapi orang jijik lah. Okey nah, dia tak najis tapi jijik, kotor lah, maksudnya kita tak suka. Kemudian apa, air liur kita biasanya warna putih. Kalau kata warna lain daripada warna putih,
ada kemungkinan dia akan jadi air liur basi. Yang ketiganya ada bau. Okey, kat sini saya nak bahaskan sedikit. Biasanya biasa saya letak saya sendirilah, senang, tak payah letak orang lain. Kita kecil-kecil tidur confirmnya mesti ada air liur basi. Adakah air liur basi itu najis? Ni pun nak bahas juga ni. Adakah air liur basi yang mana kita keluar atas bantal tu, ada peta dunia, peta planet apa semua tu kan, adakah itu dikirakan najis? Okey, dalam kitab pun bahas yang ni. Di kitab ni dia ringkas sikit lah sebab kitab kecil. Kalau kitab besar dia bahas panjang lagi sikit lah. Maksud dia kat sini, macam mana keadaan seseorang itu yang mana dia boleh jadi air liur basi. Macam mana sesuatu kita letak macam ni lah, air ataupun benda dalam perut kita boleh keluar. Kalau kata kita berdiri macam ni, confirm takkan keluar daripada perut. Okey, ketika kita baring, ni kita nak cerita pasal baring. Okey lah, senang ada benda ni. Okey, kita baring kan macam ni. Okey, kita baring macam ni. Bila kata kita baring macam ni, rasa-rasa air liur yang keluar daripada mulut tu air liur basi ke tak? Ni nak bagi tahu memang dahsyat dalam fiqh ni, dia bahas habis. Rasa-rasa air liur basi ke tak? Okey, kejap kita tengok macam ni. Kita tidur macam ni ke kepala agak ke atas sikit, kepala terangkat sikit. Okey, maksudnya macam ni lah, bukan macam ni dah. Macam ni okey, sikit macam ni. Jadi contohlah ni air penuh. Sekejap saya buang air sikit lah, nak bagi nampak betul-betul, sebab sekejap lagi kan tak faham pula. Okey, ni kalau betul-betul tengah lah. Sekarang ni kita tidur lebih kurang macam ni. Okey, lebih kurang macam ni. Saya buka tudung lah, senang. Kita tidur lebih kurang macam ni lah, masuk ada bantal kan. Keluar daripada perut ke tak? Ni kepala ni. Okay, ni kepala, perut kat sini. Keluar daripada perut ke tak ni? Tak kan? Jadi maksudnya meskipun ni itu yang nak bahas ni, meskipun masa kita kecil ataupun anak-anak kita hak tidur, yang tidur tu dia keluar apa? Air liur kan, ada peta ada peta, ada warna, ada bau, tapi bukan daripada dalam perut. Okey lah, bukan daripada dalam perut. Adakah dipanggil air liur basi? Adakah ia najis? Tu yang nak bahas sebenarnya. Jadi najis ke tak? Tak dia takkan jadi najis. Kenapa tak jadi najis? Sebab yang pertama sekali ni tembuni perut ni, maksudnya keluar daripada dalam perut. Jika tak keluar daripada dalam perut, maka apa? Air liur itu tak dikirakan air liur basi. Kita panggil apa macam tadilah, benda jijik, kotoran je lah. Lepas tu ni berwarna busuk ni, dia macam ni lah, senang bagi tahu. Kalau kata berwarna busuk sekalipun, kita ketika kita puasa, kita jarang cakap makan dengan minum, confirm dah tak makan dengan minum. Cakap pun tak banyak. Cuba buat. Jangan orang lain, kita sendiri pun ya Allah, bila nak buka puasa ni kan, kita pun pening. Jangan kata orang lain, kita sendiri pun kita pun pening weh bau. Tu yang kita waktu sahur tu dah gosok gigi, dah sahur, dah makan macam-macam dah, pun ada bau, dan kemungkinan kadang-kadang ada warna juga sebab kita tak gunakan air liur ni. Jadi maksudnya apa? Benda tu benda biasalah, umum. Okay, nah? Sebab apa? Lamanya diam akan menyebabkan bau mulut itu berubah. Ya, memang betul pun. Maka nak bagi tahu kat sini macam tadilah. Maka apa? Jadi ke najis? Tak jadi najis. Okey, dia tak jadi najis lagi Okey lah, duduk macam contoh lah, tidur tak pakai bantal. Okey, tidur tak pakai bantal. Ni tengok keadaan. Okey, kat sini akan tengok keadaan. Biasanya tidak menjadi najis juga. Sebab apa tak jadi najis juga? Sebab bila kita badan straight, perut ni dia payah juga nak keluar. Maksudnya dia payah nak keluar apa ni, benda tu nak keluar dia susah. Sebab badan kita ni ialah macam ni, botol straight memanglah terkeluar. Badan kita ni kalau straight mudah ke nak muntah? Tak mudah kan, payah. Jadi maksudnya kalau straight pun sebenarnya tak najis, kecuali dia tidur macam ni. Contohlah ni, kepala dia ke bawah.
kepala ke bawah ataupun meniarap macam tu kan, tidur meniarap macam tu, sini barulah dia akan jadi apa, air liur tu dia akan jadi apa, air liur basi, dan juga apa, dia akan jadi najis. Dia akan jadi najis ketika itu, barulah dia jadi najis. Nak bagi tahu dahsyatnya, sampai tahap air liur pun bahas. Orang tak faham dah. Air liur basi orang mana ada orang bahas, tapi maksudnya dalam kitab besar bahas. Nak bagi tahu masa bila hak jadi najis. Jika tak berlaku keadaan sedemikian, maka apa, tidaklah dipanggilkan apa, air liur itu adalah apa, air liur yang menajiskan. Okey nah, boleh sekejap benda-benda lain yang najis ni kita baca saja, dia tak payah, nanti kita akan sambung dalam bahagian najis. Benda-benda lain yang najis, najis yang lain ada banyak, bagaimana berikut: darah, nanah, danur. Danur ni tahu tak? Tahu danur ni apa? Danur ni bahasa kita juga sebenarnya, tapi sekarang ni kalau orang Melayu banyak tak tahu danur ni apa. Kalau orang Indonesia dia tahulah danur ni apa. Tahu danur ni apa? Danur ni contohlah kaki kita bengkak ataupun kaki kita kena sengat dengan apa-apa, lepas tu nanti dia keluar air bisa. Air bisa tu campur dengan darah, tu nama dia danur. Nanah ni yang warna dah tukar. Okay, nanah ni dia warna macam jerawat tu, warna putih ataupun kuning dan sebagainya, tu nanah. Kalau danur ni air bisa yang campur dengan darah, tu nama dia danur. Okay, nah. Susu binatang yang tak boleh dimakan. Susu binatang yang tak boleh dimakan, yang ni pun susu kucing, memang najis. Okay, nah. Susu kucing jangan pula ambil susu kucing buat minum pula. Orang kata buat ubat, pergi belasah ambil susu kucing minum pula, jangan. Najis. Okay, nah. Najis. Susu kucing adalah najis. Arak, ya najis. Tiap-tiap benda yang cair memabukkan, ya. Tidak yang beku ataupun yang keras. Contohnya apa? Daun ketum. Daun ketum, air daun ketum bila memabukkan dia boleh jadi najis lah. Bila memabukkan lah. Tak memabukkan tak ada masalah pun. Sebab apa? Orang sakit kencing manis, dia minum air ketum. Ada itulah kat rumah saya tu ada pakcik tu, dia sakit kencing manis teruk. Jadi dia kata kena minum air ketum tiap-tiap hari. Dia lah minum, kita jangan minum pula. Dia tak apa, dia sakit. Masalahnya hak sehat ni duk minum tu jadi masalah. Orang sakit lain cerita. Samalah dengan dadah kan, orang sakit boleh ambil dadah ke? Ya boleh. Macam tu lah dalam Panadol kan ada dadah. Dalam ubat-ubat tu kan dia ada dadah, tapi dadah yang kita sukat supaya apa, boleh memberi kesihatan. Bolehlah ambil. Sihat dah elok, pergi makan Panadol 10 biji, tengok jadi apa. Kan jadi masalah tu. Okey, jadi macam tu lah. Arak, tiap-tiap benda yang memabukkan, kecuali apa, benda yang keras, cecair yang memabukkan, najis. Anjing, khinzir dan juga kacukannya, ya pun itu adalah najis mughalazah. Kita akan masuk nanti bawah nanti insya-Allah taala bulan depan lah. Kalau kata bulan depan ada muslimat, kita sambung ketah dulu. Kalau tak ada muslimat, kita akan sambung bahagian ni lah. Dan segala bangkai semuanya najis. Okey nah. Dan segala bangkai semuanya najis, kecuali apa? Okey. Kecuali bangkai manusia. Ayat ni kena faham yang kenapa didatangkan lafaz bangkai manusia, sebab dia nak bagi faham sebenarnya kita tak sebut bangkai manusia, kita sebut apa? Mayat. Okey nah, kita sebut mayat, kita tak sebut bangkai manusia. Cuma dia nak bagi tahu ayat kat depan tu ada bangkai, jadi dia datang kat belakang tu sikit. Kecuali apa? Ada 3 sahaja yang ketika sudah mati kita tak panggil bangkai. Yang ni apa? Manusia ketika mati kita panggil mayat, tak panggillah bangkai. Ada 2 lagi, yakni apa? Ikan dan juga belalang, ya kita panggil bangkai, tetapi apa? Tidak najis. Okey nah. Ikan dan juga belalang, ya kita panggil bangkai, bangkai ikan, bangkai belalang, tetapi najis ke? Tidak. Maksud tidak ni apa? Boleh makan, tak ada masalah nah. Bangkai ikan maksudnya ikan terdampar dekat sungai ke, dekat pantai ke, kat laut ke, boleh ke nak ambil makan? Ya boleh, dengan syarat kita tahulah dia mati tu mati sendiri ke apa. Kalau kata mati dengan sebab sisa toksik ataupun ada orang bagi racun, tak boleh juga, tak boleh makan lah, sebab tu boleh memudaratkan diri kita. Okey. Belalang pun samalah keadaannya. Belalang, bangkai belalang boleh makan ke? Ya boleh makan. Tak tahulah, saya tak pernah makan belalang, jangan tanya saya lah, wallahu alam bissawab. Saya tak pernah makan belalang, jadi saya tak tahulah sedap ke tak sedap, wallahu alam. Tapi sedap. Ada pengakuan yang bagi tahu sedap, sama dah macam mak saya. Saya tanya dengan mak saya, sebab dulu masa kecil-kecil belajar ni lah buku fardu ain, belalang boleh makan. Tanya dengan mak,
mak belalang boleh makan. Dia kata memang boleh makan. Ish, kita macam ni rare ni. Rare benar ni. Sedap ke? Mak saya kata sedap. Kita pun jadi sebenarnya pengakuan bagi orang yang pernah makan, ya mereka kata sedap. Wallahualam lah, saya tak pernah makan, saya tak tahu, wallahualam. Tapi orang yang pernah makan, rata-rata yang orang pernah makan saya tanya semua kata sedap. Jadi rasa macam mana tak tahu, tanyalah orang yang dah makan. Tanyalah dengan orang yang dah makan, saya tak tahu, wallahualam bisawab. Okey. Jadi kita dah sampai dekat sini, kita sampai lah stesen kita. Nak panjang-panjang sangat pun tak boleh sebenarnya ni, sebab kalau ikut SOP betul-betul syuruk tu kena berhenti dah, ataupun 2-3 minit sebelum syuruk. Saya dah lebih ni, lebih 10 minit lah ni. Okay, tak apalah, kita senyap-senyap sudah lah. Okey, insya-Allah taala kita tangguh sampai sini terlebih dahulu. Ada nak tanya ke? Saya berhenti kat sini, nanti insya-Allah taala bahagian najis ni kita tangguh sampai sini ya. Insya-Allah taala akan datang kita akan bahas lah. Okey, ni permasalahan ni pun boleh saya jawab ringkas lah. Nanti saya bahas panjang dekat itulah bahagian najis tu nanti. Okey, tentang cara penyucian najis mughallazah, dia ada banyak. Dalam mazhab kita pakai sertu lah. Okey, dalam mazhab kita pakai sertu. Jadi yang paling mutamat sekali adalah sertu. Jika tidak sertu, maka apa, kita panggil tidak suci. Okey nah. Okey, jika tidak sertu kita panggil tidak suci. Jadi permasalahan sekarang ni, orang basuh begitu saja, dia memang saja basuh begitu saja ke sebab dia tak ada ilmu? Ni saya kena tanya juga ni. Jika dia ada ilmu, maksudnya dia tahu najis mughallazah ni kena sertu ataupun kita panggil samak lah, dia saja basuh macam tu, malas basuh macam ni, yang payah basuh macam ni saja, tidak sah dan juga tidak suci. Okey nah, ni muktamad, saya bagi muktamad terus. Dia ada ilmu dan juga dia tidak amal, tak sah. Maksud tak sah tu maksudnya apa? Jika kena kepada badan dia ataupun pakaian dia, masih lagi dikatakan apa? Najis. Dan juga najis bukan najis biasa, najis mughallazah lah. Okey, jika dia buat itu dengan tidak ada ilmu, ni jadi masalah lain pula. Dia buat itu dengan tidak ada ilmu ataupun kita panggil kurangnya ilmu pada dia, maka apa, dia duduk ke kuliah baru dia tahu, macam ni rupanya, kena buat macam ni rupanya. Ustaz, saya punya cerita ni dah 10 tahun. Contohlah masa buat tu budak-budak, contohlah ni masa buat tu budak-budak, maka kita boleh ambil qaul yang kedua di dalam mazhab kita, yakni qaul ini pun sebenarnya iktimad juga, tapi tidak dipersetujui oleh jumhur ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Itu saja. Siapa dia buat keluar qaul ni? Imam Nawawi, bukan calang-calang ni. Imam Nawawi juga yang buat keluar qaul ni. Imam Nawawi kata apa? Untuk najis mughallazah, sebenarnya cara basuhannya itu seperti apa? Nak macam najis mutawassithah. Bukan najis mutawassithah, tapi nak macam. Maksudnya apa? Basuh satu kali sehingga apa? Sehingga suci. Maksudnya basuh satu kali itu sehingga apa? Ain najis tidak ada, dan juga apa? Segi ainnya hilang, segi hukminya pun hilang. Yakni apa? Bau, rasa, warna pun hilang. Kemudian apa? Kita cuci lagi 2 kali, cukupkan 3 kali, maka apa? Sudah dikirakan apa? Suci dan juga bersih. Ini adalah qaul kedua di dalam mazhab kita. Sebenarnya muktamad juga sebab Imam Nawawi, bukan calang-calang orang. Imam Nawawi yang buat keluar fatwa ni. Dalam kitab mana? Dalam kitab Majmu' pun ada, Muhazzab pun ada. Jadi maksudnya kat sini macam mana? Ini qaul yang kedua. Kenapa jadi qaul kedua? Sebab tak dipersetujui oleh jumhur ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Jumhur ulama dalam Imam Syafi'i kata apa? Kena sama atau sertu. Jadi kita kena pakai yang tu lah. Sebab tu bagi tahu tadi, jika dia sudah ada ilmu, dia tahu kena sertu ataupun sama, tapi dia malas nak buat ringan-ringan, tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab bukan qaul yang mu'tamad dalam mazhab kita. Jadi dikirakan apa? Mutanajis lagi. Tapi cerita ni pun 10 tahun dulu. Takkan nak cerita, maksudnya contoh kena kat badan kita. Jadi mutanajis ni badan ni. Dengan cara kita suci macam tu, hukum dia kita masih katakan mutanajis. Sebab tu solat yang 10 tahun tu takkan nak qadha balik. Jenuh lah. Jadi maksudnya jenuh. Sebab apa kita panggil jenuh? Dia tidak ada ilmu, ataupun kita panggil kurangnya ilmu ketika itu. Budak lagi kot, dia tahu apa sangat. Jadi dia suci, maksudnya dia bersih tu suci. Dia buat yang qaul kedua Imam Nawawi tadi, maka apa hukumnya adalah apa? Suci. Kena suci, tapi sekarang dah ada ilmu, dia tak boleh buat dah macam tu. Yang dahulunya dimaafkan, kena sebab apa? Dia kurangnya ilmu. Sekarang dah ada ilmu, tak boleh buat dah macam tu. Kena wallahu a'lam.
Okey, saya tangguh dulu nah, insya-Allah taala nanti sambung lagi bulan depan. Okey nah, wallahu a'lam bissawab. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan juga surah wal 'asr. Subhanallah bihamdih, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.